Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazran min ahli, amma ba'du. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, pada hari ini kita telah pun masuk Ramadan yang kelima, masya-Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Baik, pertemuan kali ini Ustaz akan sambung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda faridatan fi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Maksudnya lebih kurang, barang siapa mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ni dengan sesuatu daripada perkara kebajikan, samalah seperti dia mengerjakan satu perintah yang diwajibkan pada bulan-bulan lain. Dan barang siapa yang menunaikan satu perkara yang diwajibkan Allah pada bulan itu, sama seperti dia menunaikan 70 perkara yang diwajibkan pada bulan-bulan yang lain. Maksudnya, siapa yang melakukan amal sunat daripada cabang kebaikan, nilainya sama melaksanakan fardu selain daripadanya. Dan siapa yang menunaikan fardu, maka seolah-olah dia menunaikan 70 fardu yang lain daripadanya. Maksud begini, baik, dalam bulan Ramadan ni, man taqarraba fihi bi khaslatil khair, kita melakukan perkara-perkara kebaikan, kebajikan, perkara-perkara sunat. Apa sunat-sunat yang kita buat dalam bulan Ramadan? Seperti azan. Azan tu sunnah dan dia syiar. Kemudiannya azan yang dikumandangkan itu akan dapat, orang yang mengumandangkan azan itu, dia akan mendapat pahala fardu. Itu dia maksud dia. Okey. Kemudian orang yang menjawab azan pun sebagai sunnahnya pun dia akan mendapat pahala fardu di sisi Allah tabaraka wa taala. Sebab tu kita jangan cemburu kalau muazzin mengumandangkan azan kita tak dapat azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa bila kita mendengar azan, kita jawab sebagaimana muazzin azan, kecuali kepada as-salatu, kepada bacaan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, kita akan kata la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Jangan pula bila muazzin kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita hayya 'alas salah kita kata insya-Allah, itu bukan sunnah. Sunnahnya menyebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang lain daripada itu, kalau subuh, as-salatu khairun minan naum, kita akan kata, kita akan jawab sadaqta wa bararta. Kita akan jawab macam itu. Jadi habiskan semua sekali sebagaimana yang disebut oleh muazzin, kita jawab. Kita akan dapat pahala sunnah, dapat sunat dia. Sunat itu dalam bulan Ramadan ni kita akan dapat pahala fardu. Baik, kata kalau seorang tu sedang sembahyang sunat dengan khusyuk dengan sembahyang sunat, lalu ketika itu azan dikumandangkan, ketika dia dalam salat, dia jangan jawab azan. Ketika bila Rasulullah mengatakan, bila kamu selesai saja salat dan kamu azan pun habis dikumandangkan, kamu jawab sebagaimana biasa. Jawab dia, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Macam itulah sampailah habis kita menjawab. Walaupun kita tadi tak dapat jawab, tapi lepas sembahyang sunat kita tu, kita boleh jawab dan dapat pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Sebutan-sebutan yang sunat macam tu pun diberi pahala oleh Allah taala dengan pahala fardu di sisi Allah. Itu bagaimana lagi dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti kita mengerjakan sembahyang-sembahyang sunat. Ada sunat qabliyah, ada sunat ba'diyah yang mengiringi sembahyang dinamakan rawatib. Ni rawatib ni ada 22 yang termasuk muakkad dan tak muakkad. Tetapi untuk lebih tuan-tuan, saya tekankan di sini yang muakkad saja. Yang muakkad ni kalau boleh kita azam sebelum dia dalam Ramadan ni, kita tak akan tinggalkan dia
Yang muakkad ni 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat sebelum subuh, jumlahnya 10. Kalau ikut dalam fiqh kata 13. 13 tu campur dengan witir yang 3 rakaat, jumlahnya 10 campur 3 jadi 13. Itu muakkad. Batal dalam Ramadan kita dah buat sembahyang witir, alhamdulillah. Bulan-bulan yang lain pun kita kerjakan juga witir, sebab witir tu termasuk dalam sunat muakkad. Biasanya kita ni bulan Ramadan je kita sebab witir, bulan yang lain tak Ramadan kita tak buat witir. Itu satu kerugian yang besar. Baik, itu 13 jaga. Dalam 13 itu ada satu ni yang Rasulullah pesan supaya kita jangan sekali-kali tinggal. Kalau yang lain tinggal ni, yang satu ni jangan tinggal. Apa dia? 2 rakaat sebelum sembahyang fardu subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan bahawa 2 rakaat sebelum sembahyang fardu subuh ini, siapa yang mengerjakan, maksudnya azan kumandang, lepas azan kita sembahyang sunat subuh ataupun sunat fajar. Sunat subuh dengan sunat fajar tu samalah sembahyang tu. Nak niatkan aku sembahyang sunat fajar kerana Allah ataupun aku sembahyang sunat subuh kerana Allah pun boleh, silakan. Jadi 2 rakaat sebelum sembahyang fardu subuh ni, Rasulullah pernah mengisyaratkan, menjelaskan bahawa sekiranya 2 rakaat ini ditimbang sama dengan seluruh isi dunia. Apa isi dunia yang ada? Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, dan langit dengan bumi alam kosmos ada lebih kurang 200 bilion bintang-bintang yang kalau dikira pun 500 tahun pun tak habis kira. Umur kita pun 6-70 tahun sahaja. Timbang lagi, letakkan dekat sebelah ni. Apa lagi? Pohon-pohon, haiwan-haiwan, manusianya daripada mula sampai kiamat nanti. Apa lagi? Para jin, para malaikat. Seluruh isi dunia ni kita letakkan sebelah telapak neraca tu, dan kemudiannya sebelah tu 2 rakaat. Rasulullah mengatakan 2 rakaat subuh, sunat subuh ini lebih berat daripada seluruh isi dunia. Jadi kita kena ingat, jangan sekali-kali kita meninggalkan sembahyang sunat sebelum subuh yang begitu besar ganjaran di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi sembahyang-sembahyang sunat ni, yang rawatib ni, yang 10 ni, tuan-tuan kerjakan dalam bulan Ramadan digandakan pahala fardu. Sembahyang sunat witir digandakan pahala fardu. Apa lagi yang akan digandakan pahala fardu yang sunat-sunat ni? Tuan-tuan berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa jenis zikir? Menyebut tasbih. Tasbih itu singkatan daripada subhanallah. Menyebut tahmid, singkatan daripada alhamdulillah. Menyebut takbir, singkatan daripada Allahu Akbar. Menyebut tahlil, singkatan daripada la ilaha illallah. Menyebut istighfar, singkatan daripada astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan zikir-zikir yang lain, termasuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu digandakan dengan pahala fardu. Belum lagi kita mengerjakan sembahyang-sembahyang sunat yang lain, seperti sembahyang sunat isyraq, sembahyang sunat duha, mengerjakan sembahyang 2 waktu malam dengan qiyamul lail, sembahyang tahajudnya, sembahyang tasbihnya, sembahyang apa lagi, hajatnya, sembahyang sunat mutlaknya. Semua sembahyang-sembahyang sunat ni yang dikerjakan dalam bulan Ramadan digandakan dengan pahala fardu di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tak termasuk lagi sembahyang sunat tarawih, yang buat 20 rakaat, yang buat 8 rakaat, yang buat 36 rakaat, yang buat lebih daripada ratusan rakaat. Semuanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala fardu. Man taqarraba fihi bi khaslati minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwah. Dan apa saja kebaikan-kebaikan yang lain, seperti tuan-tuan bersedekah, membuat amal-amal ibadah yang lain, dan semuanya itu digandakan dengan pahala fardu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Lepas tu Rasulullah mengatakan, wa man adda faridatan fi kana kaman adda 70 faridatan fi masiwa. Okey, lepas ni kita akan sambung lagi perbincangan hadis ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi